Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak buat live dekat sini. Okay, hari ni Kak Di ambil masa yang sekejap saja untuk mengajar you all cara-cara nak pegang baby ataupun position yang terdapat dalam penyusuan susu ibu, supaya ibu-ibu senang nak pegang baby. Nanti kan nak menyusu kok mana, kok kanan ke, kok kiri ke, kok belakang ke, semua kita belajar hari ni lah ya. So hopefully everyone, for those yang tengah watching sekarang, please share live video ni banyak-banyak, supaya mana dah tahu salah seorang kawan korang dapat bantu. Dia nak try untuk menyusukan baby dia, tapi position tak selesa ke apa ke kan. So maybe dengan macam tu korang boleh bantu dengan share video ni je, korang dah dapat bantu. Free je, pahala free je. Okay, siapa yang dah ada tu boleh komen hi sikit. Okay, hari ni simple saja. Kita sebelum nak menanti pengumuman PM kejap lagi, kita belajar pasal breastfeeding dulu, okay? Jangan lupa say hi. Lepas tu komen dekat situ, dengar ke tak dengar ke. Lepas tu jangan lupa share live video ni. Hai Farah Azmin, hai Liana. Ada tak mami-mami yang pernah datang HBM Breastfeeding Center? Say hi sikit. Hari ni ada masa terluang. Yang tak tahu tu, di sinilah kita. HBM Breastfeeding Center terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Kalau ibu ada masalah penyusuan susu ibu, tak tahu nak kumpul stok macam mana, baby nak melekap dengan okey ke tak okey ke, breast bengkak ke, breast berketul ke, nak guna breast pump macam mana pun tak tahu ke, dan come over to HBM Breastfeeding Center. Kita akan tolong dan kita akan buat consultation dan kita akan buat urutan laktasi semua ya. Pernah. Hai Farah. Hai Syuhada, hai Edina. Okey, tanpa meluangkan melengah-lengahkan masa. Tak nak meluangkan masa yang sangat banyak. Nanti tak cukup masa sebab kita nak belajar je hari ni. Kak Di akan tunjuk contoh-contoh posisi yang ada semasa penyusuan susu ibu. Beberapa posisi yang kita boleh buat masa nak menyusukan baby. Sama ada semasa duduk ataupun baring. Tapi baring Kak Di tak tunjuk lah, Kak Di tunjuk gambar lah ya. Satgi kan korang jenuh dah nak ambil-ambil, nak tengok Kak Di kat bawah lantai tu kan. Dah macam penyu dah aku sekarang Alright. Okay, so kita akan start satu persatu dulu. Gigih tengok live video Kak Di sambil menyusu baby ya. Waalaikumsalam Cahaya Aca. Okey, hari ni kita belajar satu persatu apa yang posisi-posisi yang ada. Mungkin setengah ibu dia ada posisi yang dia favourite. Apa kata Hidayah pernah pergi belajar mermaid dengan Kak Di and buat lactation massage. Thank you. Nanti nak buat lactation massage lagi datang ya. Okay, apa kata kita share-share kat sini apa favourite korang punya position pegangan baby gitu. Ada tak sesiapa yang ada favourite dia? Cuba komen kat situ. Kak Di nak tengok apa favourite position korang sambil menyusu baby tu. Apa position yang korang suka pegang baby? Setengah orang dia suka dia dominan pegangan tangan sebelah je. Setengah orang dia pegang dua-dua belah. Setengah orang dia suka kepit baby dia. Setengah orang dia suka biar je lah baby terlentang kat situ kan. Macam-macam posisi yang ada. Nak-nak bila dah besar tu lagilah ya, dia dah freestyle dah. Kadang kaki kat sini, kaki kat sana. Posisi baring. Syahira pun suka baring. Hasfa pun suka baring. Siapa lagi tu? Siapa lagi suka baring? Izati. Ya, spek ada susu ya. Hari ni kalau buat produk, spek ni penuh dengan susu. Okey. Baring boleh lelap terus. Betul, kalau kena posisi yang selesa memang dia boleh terlelap ya. Sebab ramai ibu beranggapan yang posisi ataupun penyusuan susu ibu ni kadang-kadang penat. Ya, dia penat bukan sebab apa. Sebenarnya bila kita dapat latching yang betul, baby dapat correct latch ataupun pegangan ibu yang betul, yang selesa, sebenarnya ibu takkan penat, takkan sakit belakang dan takkan mengeluh letih lah orang kata. Sebenarnya nak tidur pun selesa. Tak adalah masalah. Sebenarnya saya tak cukup tidur Kak Di sebab anak saya asyik nak ngepeng aja. Tak.
Dia kena tahu posisi-posisi yang betul. Okay, so let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita belajar satu-satu. Hari ni posisi penyusuan susu ibu ya. Posisinya banyak posisi. Ya, yang mana satu ikutlah idaman kalbu ya. Kak dia akan ke belakang sikit. If tak dengar, just komen tak dengar. Aduh. Kalau tidak nanti korang tak nampak. Okay, first posisi yang biasa ibu-ibu buat adalah posisi apa? Duduk menyusu belah kiri sambil kepit sebelah tangan. Wow, kempit anak dia tu. Okay, first yang biasa orang buat adalah posisi yang begini. Ya, yang macam ni. Ini adalah cradle hold lah. Ya, tangan dia pegang. Ya, kepala baby dekat sini. Tangan dia dekat buntut. Kena make sure bila kita buat, ini adalah posisi cradle hold. Bila buat cradle hold ni, dia nampak senang. Dia nampak macam biasalah sebab kita first time jadi ibu je, lahir je. Nurse bagi pun memang kita sambut pun macam tu. Ya, tak adalah pula kita sambut anak kita daripada nurse tu, kita pegang gini ke. Tak adalah pula kan. Biasanya kita ambil je baby kita angkat daripada bed pun. Ni, daripada bed pun kita angkat, dia pegang macam ni. Ini biasalah. Ini memang standard general, semua orang akan pegang baby begini. Alright. So, tapi walaupun pegang ini nampak mudah, ya, nampak biasa je, pegang gitu je. Ya, tapi posisi ini kebanyakan orang ramai buat salah. Macam mana salah ni? Tok tangan Kak Di pun salah ni. Ya, ini posisi pegangan yang salah ni. Tok tangan Kak Di sampai macam ni. Ini salah. Ya, sebenarnya kalau untuk posisi cradle hold ini, pastikan satu, baby tak boleh menghadap ke atas. Badan dia tak boleh menghadap atas. Muka dia pun tak boleh menghadap atas. Jadi bila nak pegang baby, cradle hold dengan betul adalah perut ke perut ataupun tummy to tummy dengan baby ya. Make sure lah dia, badan baby menghadap ke badan ibu. Begini. Okay, dia mesti begini ya. Dia tidak boleh begini. Ya, dia tak boleh terlentang. Ni salah. Okay. So dia kena perut, bukan perut ke perut lah. Ya, body to body lah orang kata ya. Badan baby dengan badan ibu kena rapat. Okay. Menghadap begini. Okay. And then kepala dia pun begini. Ya, kalau kata tadi, kalau yang salah tu, posisi dia babynya menelentang, kepalanya dekat sini. Okey, ini adalah salah dan membuatkan baby berasa tak selesa bila menyusu. Macam kita lah, bila kita nak minum air, tak adalah kita minum air begini. Ya, kalau begini tak selesa. Kita minum pun rasa macam nak tercekik, tekak tu ya. So bila kita nak minum air pun kita akan minum macam ni. Same goes to baby. Bila dia nak menyusu, dia kena menyusu, badan dia pun lurus begini menghadap ibu, kepala dia pun menghadap payudara ibu. Okay, and then dia kena lurus, ya, dia lurus selari. Okay, tangan macam mana? Tangan ni, kepala ni mesti ampu dekat bahagian area siku ni, lurus begini, dan ampu bahagian punggung baby. Okay, ni nampak selari, ya, semua ni selari, bukan begini, ya, bukan begini. Ada setengah ibu-ibu dia minum gini, dia nyusu baby dia macam malam-malam je macam, tengok phone, kan. Okay, ni adalah posisi yang salah ya. Agak bahaya lah sebenarnya. Sebab bila kita terlalai ke apa ke, baby boleh terlucut ya. So tak boleh. Jadi kena selari, pegangan kena betul. Selari, tangan ampu pada punggung baby, muka baby menghadap pada payudara, perut ke perut dengan baby ataupun badan dengan badan bertemu dan tak ada ruang pun. Bila kita pegang baby, make sure yang kita pegang tu kita dakap betul-betul ya, bukan kita pegang macam gitu, macam whatever lah, susu lah kau. Bukan, kita kena pastikan yang kita pegang tu firm. Jadi bila kita pegang firm, anak kita akan berasa selesa dan selamat dipeluk begitu, dan dia akan menyusu tu lebih tenang. Ya, bila kita pegang loose, bila kita pegang dia macam tak nak je menyusu macam ni, anak dengan kepala pun teleng, badan macam tu kan, macam dia minum sekejap lepas tu dia lepas sebab dia tak selesa. Okay, so ini adalah cradle hold. Pegang betul-betul, dakap betul-betul, dapat betul-betul full dekat anak ni. Anak kita ni pegang betul-betul, sedap pegang dia ya. Lepas tu susukan dia. Ini adalah teknik pegangan cradle hold. Alright, okay, so kita pergi yang kedua. Kita pergi kepada cross cradle. Ingat tak kalau ibu-ibu yang ada masalah
Macam contoh anak dia ada tangtai ataupun anak dia berat tak naik, ya, Kak Di selalu advise gunakan teknik cross cradle. Sebab apa? Sebab kita boleh menggerakkan kedua-dua tangan kita untuk bantu memberikan susu atau melancarkan susu lebih efisien kepada baby semasa penyusuan dilakukan. Macam mana cross cradle? Tadi cradle hold yang biasa tu ya, begini. Cross cradle adalah tangan kanan kita silangkan dia, pegang pada kepala ataupun bahagian bawah leher baby. Sini, to support kepala ya. To support. Kiranya kita boleh gerakkan kepala baby lah. Kalau nak tahu betul ke tak betul tu, kepala baby boleh digerakkan. Gitu. Okay? So, tangan ni macam mana Kak Di? Takkan baby tu terjulur macam tu kan? Tak boleh lah. Nanti kan tergantung, terjuntai anak tu. Gitu. Jadi dia pegang begini. Dah macam pocong ke apa ni kan? Alright, jangan buat hal, okay? So, make sure. Sama juga tadi cradle hold, peluk, pejap dia ya, pejap dia. Sama juga cradle hold yang ini. Masukkan dia punya punggung tu betul-betul dekat sini. Pegang juga, masih lagi lurus. Ya, scary kan? Bayangkan kalau pegang anak macam tu macam mana? Kau tak terkanting kan kena marah dengan mak mentua je. Kau gila kau pegang anak gitu kan? So pegang anak pun main peranan ni, bukan main pegang-pegang susu ke hati kita je ya. Okay, so make sure punggung dia pun masih kita ampu dan tangan sebelah lagi ampu dekat bahagian belakang leher dia dan kepala dia. In between kat sini ya. So this one yang memainkan peranan. Make sure bila penyusuan susu ibu, kita posisikan ataupun kita susukan anak kita, dia pergi ke kita, bukan kita pergi ke dia. Ya, kita never ever tundukkan badan kita nak bagi ni. Yo. Masuk ni. Ni pegang ni breast ni. Pegang sampai nak tunduk sampai korang dah tak nampak dah ke mana lah kepala Kak Di kan. Dah hilang daripada skrin ni Tu salah. Okay, it's actually baby yang kita bawa pada payudara kita. So cross cradle ni sangat-sangat membantu bila mana kalau kata baby kurang berat badan, baby ada tangtai, ya, dia baby macam susah untuk latch ataupun nipple ibu sedikit besar, dan boleh buat cradle hold. Kenapa? Sebab sebelah tangan lagi tadi, kata sebelah tangan ni kita akan bergerak dua-dua tangan kan. Jadi sebelah tangan lagi ni boleh bantu untuk buat compression, untuk perahkan breast ni dan bagi aliran susu tu lebih laju. Ya, dan bantu untuk high milk ataupun susu yang berlemak tu untuk dipush keluar lebih laju daripada baby punya hisapan. Kira setengah baby dia ada tangtai ni, dia tak hisap penuh. Dia akan hisap macam bunyi pun ada. Jadi dia tak dapat susu yang cukup ya, ataupun baby yang ada jaundice ya, jaundice, berat badan tak naik, ada tangtai. This position is very good because bila you dapat pegang lagi sebelah breast tu, sebab sebelah tangan dah pegang baby, sebelah tangan lagi boleh bekerja. Gitu. So boleh compress breast you, bantu untuk perahkan susu, untuk lancarkan keluarkan susu high milk tu dengan lebih cepat. Jadi tak adalah baby ambil masa yang lama untuk dapatkan high milk. Okay, dia dapat formula je, certain baby dia dah letih dah. Nak yang ada tangtai, ada jaundice, dia akan cepat letih. So what happen is dia minum susu sekejap je dan dia tidur. Okay, dia dah penat. So itulah kita as a ibu, kita bantu. But make sure pegang betul-betul. Bontot dia ni masuk betul-betul, kita ampu dia masih lagi lurus. Tangan kita pegang belakang leher. Kita duduk relax. Jangan macam tu. Jangan duduk tak payah. Duduk lurus ya. Relax dia macam tu. Pegang baby, sebab kita yang control baby. Pegang macam ni dan kita perah ya. Okay, ini adalah cross cradle. Sangat-sangat senang. Dapat baby kecil lagi senang, dapat baby besar pun sama je senang. Okay, so itu adalah pegangan yang kedua, cross cradle. Alright. Tapi sakit tangan lah Kak Di, tak sembuh lagi. Hari tu pergi urut clot duct dengan Kak Di. Oh, Bunga, awak hari tu yang ada masalah dekat sini dekat pergelangan ni. Dan you use ni bantal untuk support. Okay,
any position yang melibatkan pegangan tangan, you boleh support guna bantal. It's not necessary for you guys untuk beli nursing pillow. Kalau ada extra money, then you can go for beli nursing pillow lah. Kalau tak ada, you just guna bantal biasa pun boleh. Ya, bantal biasa ampu je. Kiri kanan kat sini jadikan dia triangle punya bantal, satu sini, dan ampu, dan hold baby begini. So bila dah ada bantal yang support, it's not only satu bantal. You adjust lah, 3 bantal pun 3 bantal lah, janji baby tu dapat ampu dan tangan you tidak bekerja banyak sangat. So bila dah ada bantal untuk support bawah ni, so you can letak legakan sikit tangan you lah. Tak adalah kata macam asyik nak kena pegang macam ni. I know sebab dia ada masalah dekat sini kan, pergelangan tangan. So ampu dengan bantal yang banyak. So mengurangkan tendon kan. So mengurangkan tekanan pada you punya tangan dan juga bahu. Alright. Okay. So tendon bengkak, tapi sekarang baby direct feeding malam je. Tekad nak direct feeding juga. Lepas jumpa Kak Di siang, dia still review direct feeding. Bunga, ini confident awak. Awak punya confident level. Okay sayang, you kena betulkan balik. Because kalau malam you boleh buat, siang pun you boleh buat sebenarnya. Essentially kalau katalah breastfeeding ni, dia kejayaan kalau kata baby boleh menyusu secara direct. Tak kisah malam ke siang ke. Tapi ada satu ketika tu macam dia pilih siang tak nak menyusu, malam okey je. Sebab malam dia mamai tau, siang dia tak mamai. Jadi sebenarnya confident level ibu. Kalau ibu was-was, baby dapat rasa. That's why selalunya kalau kita buat consultation, towards the end tu, bukan towards the end lah, selalunya awal-awal tu Kak dia akan tanya, betul ke you nak breastfeeding and why? Kalau dia macam was-was, confident tak confident, ni, that's it. Tak perlulah teruskan. Kak Di tak larat nak courage sebenarnya. Memang bagus untuk kita courage ibu-ibu breastfeeding. Tapi dia terpulang pada individu tu sendiri. Kalau dia rasa dia boleh buat, dia betul-betul nak buat, dia akan berusaha sedaya upaya untuk buat. Ya, kita cuma membantu. Tapi kalau kata dia pun sendiri as a mother, dia macam, alah, boleh ke, tak boleh ke, tak boleh ke, asyik tanda tanya je. Dan yang macam tu agak susah untuk kita bantulah sebenarnya. Sebab dia sendiri tak nak bantu diri dia. Dia sendiri 50-50 ya. Dia kena betul-betul ada semangat yang tinggi dan kekuatan dalam diri yang sangat-sangat tinggi, baru dia boleh berjaya sebenarnya. Right, so ask yourself, either you betul-betul nak buat ke tak nak buat, nak breastfeed atau tak nak breastfeed. Okay, we go for the third one. Ni dah ada cross cradle tadi. So cross cradle begini bentuknya ya. Okay, so kita pergi kepada back lying. Okay, back lying ni, ibu duduk, kaki pun naik atas, dekat kerusi semua ya. Ada bantal, kita boleh sendal kat bahagian belakang. And ibu boleh berbaring macam tu, dengan selesanya gitu. Ni kalau boleh angkat kaki ni, ada angkat kaki kat sini. Okay, so kita berbaring belakang sedikit. And baby, kita letakkan dekat sini. Okay, so dia menyusu kat sini lah. Dia begini. Ini biasanya posisi yang kita suggest. Nak tidur pula rasa. Okay, so ini adalah position yang kita suggest sekiranya ibu ada masalah oversupply ataupun flow susunya terlampau laju. So dia boleh bagi tarikan gravity sedikit, tarikan gravity, lawan gravity sedikit, jadi susu tu akan kurang laju keluar. Ya, dia tak adalah macam tu, tak ada. Okay, so ini adalah position back lying. Okay, belakang tu support lah dengan bantal ke whatsoever ke. Dan kaki boleh dilunjurkan dan pegang baby situ. Dah habis sebelah sini, nak tukar sebelah lagi, tukar sahaja. Ada certain ibu pula, ada kadang-kadang kan, dia bukan atas ni babynya, kadang-kadang dia kat tepi baby ni macam ni. Tapi dia alas lah dengan ni, apa tu, bantal. Pun boleh juga sebenarnya. Tapi pastikan position baby betul lah, jangan sampai baby terjatuh. Kalau nak menyusu back lying tapi cross cradle, cradle hold, make sure that ada bantal dekat sini dan sini. Okay? Boleh? Simple. Alright, now kita pergi ke position yang keempat adalah football hold. Biasanya position ni kita bagi untuk ibu-ibu yang mempunyai anak kembar. Tetapi kalau kata ibu tak ada anak kembar pun tak ada masalah untuk buat sebab dia sangat selesa. Senang sebenarnya. Boleh. Back lying untuk newborn pun boleh. Untuk dah besar pun boleh. Tak ada masalah. Alright, ini adalah
football hole. Football hole namanya pun dah football mesti macam apa benda kan, pegang bola ke, sepak bola ke, bola rugby ke kan, sebab football ni macam-macam. Ada orang kata gini, ada orang kata gitu. Sebenarnya football dia macam ni je. Okay, ni baby, bawah ni ada pillow. Make sure ada pillow. Zati boleh pas pillow jap? Okay. Sekejap Kak ditunjuk ya. Alright. Makasih dong. Sama. Okay, ni pillow biasa je ni. Ni pillow biasa, bukan nursing pillow pun. Letak je sini. Anak dekat bahagian bawah ketiak kita. Ya, support juga macam biasa. Tapi kalau ada pillow, tak perlu untuk support dah lah. Sebab dia dah ada dekat atas pillow. Ni tadi siapa bunga kan, tangan tak kuat. This position also help bila dah ada pillow. Nampak kan dia dah tak pegang baby dah. Ya, tapi still we need to pegang baby. Because kita nak pegang kepala dia untuk menyusu dekat sebelah sini. Alright? Ini senang je. Ni macam ni Dah senang. Ini kalau kita advise untuk tandem nursing. Kalau kata kembar, so sebelah lagi boleh letak lagi satu pillow sini dan menyusu sebelah lagi. Alright, gitu. So letak dua-dua macam relax je. Nak air? Abang bagi air satu dengan straw. Suruh laki hang pegangkan. Laki jangan lepas tangan pula. So minum susu air pula. Anak minum susu dekat sini kalau tandem lah. Kalau anak dua kembar lah ya. Kalau kata anak kembar 3, kau sabar jap sebab nenek kita ada 2 je. Jadi tunggu, take turn. Orang kata take turn, okay. Tapi kalau kata baby tu seorang saja dan you nak kumpul stok perahan, then what you can do is selepas 30 hari dalam pantang, you boleh buat tandem. Sebelah anak menyusu, sebelah lagi you pump. Okey, ataupun boleh gunakan milk collector lah. Jadi tangan dia tak adalah huru-hara sangat. Kalau kata baby yang dalam hari ataupun baby yang 2 bulan, 3 bulan, you boleh. So you boleh bedongkan dia dulu supaya tangan dia tak huru-hara, tak menerajang breast pump you all ke apa ke kan. So senang lah, swaddlekan dia, bedongkan dia dulu. Dia akan lebih selesa dan dia akan menyusu lebih lama. Okey, simple sahaja. Teringat Kak dia ajar position football hole ni kat saya masa consultation hari tu. Tapi husband saya yang cepat pick up. Okey, Kak dia ingat you yang mana satu. Okey, ni football hole lah kita panggil ya. So, ini memang sangat senang untuk dilakukan sebab dia dekat ada bawah ni je. Jadi, kalau ada masalah, tak cukup susu, nak buat bekalan nanti nak masuk kerja, buat teknik ni, sebelah lagi boleh pumping. Simple kan? Ini football hole. Okay. So next kita pergi kepada Australian hole. Oh, kelas nama kau. Australian hole. Okay. Australian hole ni biasanya mak-mak yang suka membawang boleh buat. Sebab apa tau? Dia pegang dia macam ala-ala malas sikit. Kita letak ni kita punya peha yang sadar ni kan. Okay, kita bukakan kangkang sikit untuk anak ya. Sini kita letak sini. You all boleh letak kaki kat bawah ni. Tapi takut korang tak nampak, jadi Kak dinaikkan ke atas lah ya. Okay, so letak anak kat sini dan nyusukan dia kat sini Peganglah. Sebelah ni pegang. Sebelah ni boleh pegang breast. Ini pun boleh buat macam cross cradle tadi. Kita boleh buat breast compression sebelah sini. Kalau korang rasa tak selesa tangan yang ini untuk buat breast compression, you boleh tukarkan tangan. Sebelah sini pegang baby begini. Okey, pegang ampu bahagian belakang dia. Dan sebelah lagi boleh buat breast compression untuk perahkan kalau ada clot duct ke ya. Nak bagi anak bantu susu cepat keluar ke apa ke. Ini boleh dilakukan ya, senang kan? Banyak sebenarnya teknik dia. Ini namanya Australian hole. Okey, support belakang baby. Sebelah lagi boleh buat perahan, breast compression. Simple. Pernah perasan tak teknik ni? Ke tak pernah buat? Siapa pernah buat boleh komen. Saya pernah buat teknik ni. Gitu, Australian hole nama dia. Okey, so kita beralih kepada lagi satu adalah side lying cradle. Side lying cradle ni kita kena baring lah. So Kak Di tak tunjuk lah kalau side lying ni dia kena baring and pegang baby begitu. Lagi satu Kak Di nak tunjuk adalah side lying lah. Side lying Kak Di tunjuk gambar lah ya. Beginilah. Di mana dia? Di mana dia? Okey. Ini biasanya ibu-ibu selalu buat, tapi ramai yang tersalah buat. Bukan dia tersalah saja-saja, tak. Kadang-kadang dia tak tahu pun. So hari ni kita belajar ya.
Jangan lupa share live video ni supaya ramai ibu dapat manfaat dan dia dapat betulkan position dia yang tak betul tu, yang kurang tepat. Okey. Dia kadang-kadang dah betul, cuma dia kurang tepat je. Kadang-kadang mungkin posisi badan baby So you all boleh share live video kat dia ni. Okey. Ini adalah side lying. Side lying bermakna ibu baring dalam posisi begini, mengiring. Okey. And baby pun sebenarnya dia kena mengiring juga tau. Apa Kak cakap tadi? Badan ke badan ibu. Okey. Sebenarnya bila posisi baring ni, ramai yang dia tak perasan badan baby. Okey. Biasanya badan baby dia terbuka, dia tenganga menghadap ke atas, kepala baby je menghadap ke ibu. So lepas tu nanti dia akan cakap, itulah saya bila baringkan kat dia menyusu sekejap je. Lepas tu dia tak nak menyusu. Sebabnya position dia tak kena. Bila dia tak kena, jadi bila dia akan rasa tak selesa. Macam awal video tadi Kak dia cakap kan, bila dia tak selesa tu yang dia membuatkan dia sekejap-sekejap sahaja menyusu. Okay. So make sure badan baby pun begini. Dia kena V shape. Okay, V shape. And this is breast ibu. Dia punya kepala memang menghadap ke breast. Badan dia also menghadap ke breast ataupun menghadap ke badan ibu. Body to body lah, tummy to tummy. Okay, dia tetap badan dia pun kena menghadap ibu. Ibu pun kena menghadap baby. Bukan terlentang. And ibu untuk keselesaan, kalau tengok gambar ni, tangan dia begini kan. Actually, this hand boleh ampu ke bawah kepala ibu. Make sure ada bantal dalam dua biji bantal kat sini. Okay, satu bantal bawah kepala, satu lagi belah atas bantal tersebut, dan you boleh selitkan tangan bawah bantal tu. And belakang ibu, kalau kata ada husband boleh sandar dekat bahagian belakang husband. So back to back lah, tapi minta izin, bang, saya nak membuntutkan abang ni. Nanti kadang berdosa pula. Okay, so kalau tak ada, boleh gunakan bantal. My suggestion is gunakan bantal peluk ataupun bantal guling panjang sikit, no? So alaskan dekat bahagian belakang badan ibu supaya dia ada support. Okay, tak adalah badan kita besok bangun rasa nak kriuk-kriuk tulang kita. Okay, so alaskan bantal guling kat belakang ni. Dan satu lagi dekat kaki ni, in between tu kita nak buat peluk, letak lagi satu bantal dekat bawah kaki. In between, jadi bantal peluk lah kiranya. So you akan tidur dengan selesa sambil menyusu anak. Anak dah sampai masa dah ni, dia dah sikit, sok buka. Nah, tak payah kita nak bangun, duduk. Ada tu kan Kak dia jumpa sampai anak dah 3 bulan pun asal nak menyusu je duduk. Dia datang pun muka dah macam zombie. Jadi macam kesian lah sebenarnya banyak position yang you all boleh apply dalam penyusuan susu ibu. Tapi kita tak tahu. And you all selalu akan ikut cakap baby. Okay, bila korang try sekali je position tu, baby dah tak nak buat lagi dah. Tak boleh lah. Try and error. Orang kata practice make perfect. Okay, so bila practice make perfect, barulah baby pun akan lama-lama dia akan terbiasa. Macam ibu-ibu lah, kalau dah biasa pegang tangan kanan, dia dominan tangan kanan. So every time dia nak menyusukan baby pun, dia akan pegang tangan kanan je. Dia nak menyusu pun, dia start dulu pun breast kanan. Okay, bila dia dah selalu bagi situ, bila baby dah kenyang dan dia tak nak minum sebelah lagi, ibu pun lupa. Sebab apa? Dia dominan tangan kanan. Next feeding, dia akan start balik, pegang balik tangan kanan balik. So breast yang sebelah lagi ni, dia anak tirikan. So tak boleh. Banyak position yang ada, you boleh try and error, dapatkan position you yang selesa. Lagi satu, Kak Di nak belanja untuk video live ni. That's why Kak Di kata share. Nanti kesian orang lain yang tak dapat ilmu. Okay, ilmu free ni. Okay, kalau nak one to one, kena datang center lah. Tu ya, di belakang. Kena datang sini ya. Boleh WhatsApp kita 01031000072. WhatsApp dulu untuk dapatkan appointment. Sebab sekarang tengah COVID punya yang mencanak-canak naik ni, kami pun takut. Jadi memang kita ambil 2 customer saja, 2 ibu saja. Kalau seorang dah dekat consultation, seorang lagi dekat bilik massage. Kita tak ambil more than that, sebab kita melimitkan. Alright. Okay, Kak Di nak belanja lagi satu position. Siapa nak komen nak? Siapa nak komen nak? Kalau tak cukup 10 komen nak, Kak Di tak nak belanja position ni. Position ni sangat-sangat bagus, especially untuk ibu yang ada clot dark.
ya, ada clot dark ataupun susu dia macam segan-segan nak keluar ataupun ada macam ketul-ketul, position ni sangat bagus. So kalau korang nak Kak Di belanja, komen nak 10 orang baru Kak Di tunjuk position dia. Gitu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, lagi 6, 7, 8, lekas 9, 10. Makasih. Gitu. Okay. So ready Position ni is very very good if let's say korang ada clot dark ataupun rasa macam bengkak semacam kan. You boleh advise position ni untuk your friend ataupun siapa-siapa yang mengalami benda yang sama. Alright. So Kak Di tunjuk jangan gelak This gonna be look like so funny, tapi sebenarnya position ni yang paling kata. Ini A punya position. Teng. Ini adalah dangle position. Kenapa kita panggil dia dangle? Nampak tak breast ibu dekat atas ni seolah-olah dangle punya memang dia dangle lah. Okay, and baby bawah ibu. Okey, kita buat tarikan gravity. Ini akan membantu ibu-ibu untuk saluran susu dia dan susu dia mengalir lebih senang. Okey, ini adalah dangle. So, you all kena buat atas katil pun boleh, dekat atas lantai pun boleh. Dan jangan rasa benda ni kelakar. Sebab benda ni sangat-sangat efektif tau. Especially, okay, kalau kata korang boleh tahan sebelah lagi tangan. Sebelah tangan boleh ditahankan di atas lantai. Sebelah lagi tangan, try untuk express the milk. Ya? Express the milk untuk mempercepatkan kalau kata clot dark ataupun bengkak. This one is very very good. Okay? Yang ini also, yes, untuk inverted nipple pun bagus. Cumanya jenuh mak yang inverted nipple tu, kalau dia nak buat position ni je all the time dia nak menyusu. Letih. Inverted nipple tu sebenarnya teknik dia senang sahaja. Just pegang baby punya, baby pula. Pegang breast you all seolah-olah macam nak makan burger. Gini. Ni. Nanti kejap lagi Kak di share. Okay, so this one is very very good. Boleh try apply sekiranya ada rasa clot dark, ada ketul-ketul, ada rasa bengkak. Buatlah position ini. Ini sangat-sangat senang untuk dilakukan. Kalau rasa-rasa segan, bapak-bapak nak tengok, share live video ni. Kata I tak buat gila tau, I bukan meroyan ke, I bukan buang terbiat ke, apa orang kata, mimpi bukan-bukan ke apa ke semalam ke kan, dapat mukjizat ke apa segala tok nenek. Bukan bang. Ini memang Kak diajar posisi dalam penyusuan. This is dangle position. Ya kot lah kata husband kata, ni kau buat skill apa ni ibunya ni? Ya Allah, kenapa duk merangkak atas anak? Bla 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 kan. Tak ada bang. Ini memang apa yang diajar. Memang ada positionnya. Sangat-sangat bagus. Tunjuk video ni. Share video ni dekat dia sekali. Nampak? Saya bukan buat pandai kata. Memang diajar. Ini kaunselor laktasi yang ajar ni. Okey, ini. Center kita ni. Center. Kita ada center tau. Kita bukan mengajar buta-buta je. Alright. So, ini adalah position yang sangat-sangat bagus. Okay, another one yang tadi Kak Di nak share. Because ada seorang dah cakap pasal inverted nipple. Inverted nipple is actually korang boleh buat teknik ini. Ni sandwich hole. Okay, this is our breast. Okay, kita pegang dia ala-ala macam nak makan sandwich. Tangan kita dekat sini. Sini kita pegang, kita penyekkan dia. Ala-ala begini. Jangan lapar pula petang-petang ni cari burger pula kejap lagi. Jadi pegang dia begini. Contohnya, ni kan, ni breast kita. So, kita boleh pegang dia jadikan macam ni. Kalau kata, sebab baby kita nak pegang lagi semua kan. Yang ini boleh buat tadi cross cradle pun boleh. Ni. Cross cradle ni. Boleh kita presskan sedikit. Dan kita masukkan untuk inverted nipple. Okay. Boleh. Simple aja. Okay.
Ada positionnya. Hai Kak Emma. So itu adalah di antara posisi-posisi penyusuan susu ibu. Tapi bila baby dah start besar, dah pandai, dah bergerak-gerak, dah pandai explore, macam-macam posisi lain yang akan keluar. Posisi smart tag ada, touch and go ada ya. Smart tag tu touch and go macam mana? Dia jalan. Dia nyusu jap, cok ikut sekali dia. Dia tutup, dia belah. Okay, tu touch and go lah. Touch and go. Okay, yang smart tag tu lagi sadis ya. Smart tag tu bila dia dah besar-besar, dah setahun lebih sikit lah. Dia dah pandai dah ya. Dia datang kat kita. Tut, pak, belah. Sekejap je. Itu namanya position smart tag. Yang touch and go tu dia lama sikit lah. Macam touch and go kan kita kena pegang kad. Macam lama sikit. Okay, belah. Okay, smart tag tak payah pegang apa-apa. Tag, pak, belah. Itu kita namakan dia begitulah. Alright. So nanti dah ada lah bila anak dah start membesar. Ada kadang tu dia jadi begini. Ada kadang tu dia bernyengak gini. Ya, kadang tu dia jadi silang begini. Ada salang tu begini. Dia ikut suka dia lah bila dia dah besar. Yang begini pun ada. Ya, yang macam ni pun ada. Yang macam ni pun ada. Korang hashtag redor je lah ya. So bila macam ni tak ada masalah pun bila dia dah besar. Janji lepas dia menyusu, korang rasa breast korang lembut. Nak tahu tanda baby dapat cukup susu ataupun tidak? Selepas biasa menyusu, ibu tak rasa sakit. Okay, satu. Lepas tu, breast ibu selepas baby menyusu, dia lembut. Okay, dan baby melepaskan payudara ibu dengan sendirinya. Okay, tak payah kita paksa. Dah, berhenti. Tak ada. Dia akan lepaskan sendiri. Daripada tangan dia tergenggam macam ni, dia akan melepaskan. Body dia pun akan rasa macam sedikit kendur. Tadi macam dia nak menyusu tu, dia macam keras tau badan dia. So, bila dia dah cukup susu tu, dia akan macam lembik. Tangan dia pun akan buka, relax ya. Lepas tu wet diapers dia pun cukup. At least 5 ke 6 keping dan ke atas sehari dia kencing, dia berak ya. Okay, simple saja. Okay, boleh? Itu adalah tanda-tanda posisi-posisi untuk penyusuan susu ibu. Tapi kalau kata pakai susu formula, posisinya berbeza dan pegangan botol pun berbeza. Teknik pemberian botol menggunakan susu formula pun berbeza. Same goes to breastfeeding. Kalau nak guna botol pun positionnya berbeza. Yang itu nanti next video lah ya, next live session. Kita nak tunggu kejap lagi announcement PM. Alright everyone, so jangan lupa share live video kat Dini. If korang ada masalah penyusuan ataupun masalah kat payudara, just WhatsApp kita untuk booking slot. Datang dekat center, kita boleh one to one untuk belajar breastfeeding dan kita akan tolong selesaikan masalah di payudara ibu-ibu. Just tapi kena WhatsApp kita dulu ya, booking dulu. Tak booking tak ada slot, kita sentiasa penuh. Okay, hari ni je kita kurang sikit sebab kita orang ada kerja lain, kejap lagi. Okay, so WhatsApp kita 01031 Okay, kita terletak di section 13 Shah Alam. Satu je center kita, one and only dekat Shah Alam. InsyaAllah ada rezeki lain buka kat jauh-jauh pula lagi ya. Setiap negeri ke setiap zone ke mana tahu, InsyaAllah. Okay, so kita dekat section 13 Shah Alam. Kena WhatsApp dulu 01031 Jangan lupa share live video ni. At least pahala yang kita dapat, kita tak nampak dengan tekan share saja. Okay korang, bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe everyone. Jaga diri, jaga baby. Breastfeeding sekerapnya. COVID-19, breastfeeding saja. Tak percaya? Bacalah artikel-artikel yang kita dah post. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.